Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Nur Hafizam bin Engku Nazam Shah. Okey, bagi subjek GMGA 3063 Perbandingan Pentadbiran Awam. Tugasan kumpulan yang diberikan, tajuk negara yang kami pilih ialah negara China versus Amerika Syarikat. Okay, saya perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Izharuddin bin Zainal, Muhammad As-Sabirin bin Mat Sani, Muhammad Nazmin bin Jasmin dan Nirwana binti Hussein. Saya teruskan dengan pengenalan. Okay, pentadbiran awam ialah cabang kerajaan untuk mengkaji dan melatih penjawat awam dalam pelaksanaan program kerajaan dan bidang akademik. Subjek kajian dalam pentadbiran awam ini mempunyai kepelbagaian aplikasi untuk meningkatkan pentadbiran dan dasar kerajaan. Okey, istilah ini mempunyai konotasi yang luas, bermula daripada pentadbiran program kemasyarakatan dan terjemahan dasar menjadi realiti kepada kajian pembuatan keputusan kerajaan. So, pemeriksaan dasar dan pelbagai input yang masuk ke dalamnya dan input yang diperlukan untuk menghasilkan dasar alternatif. Okey, latar belakang negara. Mula dengan negara China. Okey, masyarakat dan ekonomi China, negara China telah mencapai kemajuan di bawah kawalan kerajaan. Daripada hanya bergantung daripada makanan dan pakaian, sebuah tamadun baharu telah muncul. Kini setelah status sosioekonomi negara China bertambah baik, negara itu memainkan peranan yang lebih penting dalam hal ehwal global. Ekonomi sosialis telah dilaksanakan di China dari tahun 1949 sehingga kehancurannya pada tahun 1978. Pertanian di negara China telah berubah menjadi sebuah negara perindustrian dalam tempoh 30 tahun. So, kemajuan ekonomi dan sosial negara China adalah antara yang terbesar di dunia kerana perubahan dasar dan liberalisasi yang telah dilaksanakan, iaitu sejak tahun 1952. KDNK China telah berkembang daripada 67.9 bilion yuan kepada 30.067 bilion yuan. Majoriti penduduk negara China hidup dalam kemiskinan. Pendapatan tahunan kurang daripada 100 yuan direkodkan dalam perangkaan. Wilayah luar bandar mempunyai pendapatan bersih sebanyak 4,761 yuan, iaitu pada tahun 2008. Manakala kawasan bandar mempunyai pendapatan bersih sebanyak 15,781 yuan. So, saya teruskan dengan negara Amerika Syarikat. Mobiliti sosial di Amerika Syarikat merujuk kepada orang yang berpindah dari satu kelas sosial atau kedudukan ekonomi kepada yang lain, sama ada melalui perubahan dalam pekerjaan atau warisan atau perkahwinan atau faktor lain. Status sosioekonomi seseorang boleh berubah dari semasa ke semasa, sama ada akibat daripada jangka hayat seseorang atau akibat daripada peralihan generasi seseorang. So, walaupun mobiliti sosial digunakan untuk kedua-dua mobiliti relatif dan mutlak, ia biasanya digunakan untuk menggambarkan kemungkinan bahawa pendapatan atau kedudukan sosial seseorang individu di Amerika akan meningkat atau menurun berbanding dengan orang lain. So, dia berbanding kepada negara Eropah yang lain. Mobiliti antara generasi adalah lebih rendah di Amerika Syarikat. Merujuk penyelidik Amerika, kuintil yang lebih rendah mempunyai 57% peluang untuk meningkat dan hanya 7% peluang untuk menurun, manakala kuintil teratas mempunyai 58% peluang untuk meningkat dan hanya 7% peluang untuk menurun. So, mobiliti kebanyakan negara maju telah menurun dalam beberapa tahun kebelakang ini, menurut penyelidikan baru. So, terdapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa kanak-kanak miskin membesar menjadi orang dewasa yang miskin. Di antara negara perindustrian yang dikaji, hanya separuh daripada kelebihan mempunyai buah pendapatan tinggi diturunkan kepada generasi seterusnya di Amerika Syarikat. So, saya serahkan presentation ini kepada
kawan saya yang seterusnya. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Zaharuddin, nombor metrik 265335, dan saya akan meneruskan slide ini, dan terima kasih kepada rakan kongsi saya, rakan perjuangan Encik Engku. Seterusnya tajuk ialah Blok Persatuan Serantau Antarabangsa dan lain-lain. Kita pergi pada negara yang pertama, iaitu China. Yang pertama adalah China telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan, dan seterusnya perjanjian yang mempengaruhi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi China itu sendiri. Dan China meningkatkan usahanya untuk menandatangani perjanjian perdagangan serantau ataupun yang dipanggil RTA. China mendapati ia lebih mudah berunding dengan Hong Kong dan negara-negara kecil seperti Iceland. Pelibatan China dalam perbincangan perkongsian Trans-Pacific ataupun TPP di dalam 12 negara. China juga membuat perjanjian 2 hala dengan India, rundingan 3 hala, iaitu China, Jepun, Korea, dan rundingan kerjasama ekonomi ataupun RCEP, dan ia semuanya akan dikaji semula, perjanjian-perjanjian itu. Seterusnya, China juga sedia untuk membuat perbincangan baharu dengan rakan kongsi penting termasuk masyarakat TPP dan India. Seterusnya kita pergi kepada negara masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan adalah hasil daripada perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dan negara lain. Perjanjian perdagangan dengan rakan perdagangan dilaksanakan dan ia dikuatkuasakan oleh wakil perdagangan Syarikat itu sendiri, ataupun singkatannya USTR. Amerika Syarikat membuat perjanjian yang ditandatangani di Marrakesh, yang dinamakan perjanjian WTO, perdagangan antara 154 negara yang telah menjadi ahli WTO. Amerika Syarikat juga memberi sumbangan besar kepada krisis ekonomi global. Tak dinafikan Amerika Syarikat dan China adalah ataupun negara yang ekonominya besar juga. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan bebas Amerika Syarikat. Selain itu, perjanjian pelaburan 2 hala membolehkan Amerika Syarikat melindungi pelaburan swasta, mempromosikan dasar berorientasikan pasaran dalam rakan perdagangannya, dan Amerika Syarikat mempromosikan barangan dan perkhidmatan dalam negara diorang. Okey, seterusnya saya akan serah kepada Puan Wana untuk meneruskan slide yang seterusnya. Latar belakang sistem pentadbiran atau dasar sektor tertentu bagi negara China dan Amerika Syarikat. Okey, untuk negara China, struktur 3 peringkat membahagikan China kepada wilayah, daerah dan bandar. Pembahagian daerah autonomi mengakibatkan pembentukan bandar dan pekan. Perlembagaan memberi kerajaan kuasa untuk menetapkan beberapa wilayah sebagai wilayah pentadbiran apabila mereka fikir ia sesuai. Apabila dinasti penakluk utara, terutamanya Yuan, campur tangan di China, mereka membentuk semula asas institusinya pada era Tang dan Song. Struktur sosial dan kerajaan gaya Ming kekal sehingga era Qing dan sehingga abad ini. Kerajaan tempatan dan wilayah pada tahun-tahun awal dinasti Ming menggunakan kaedah dan kaki tangan tradisional. Tetapi apabila kerajaan bebas muncul dan menjadi lebih stabil, struktur kawalan yang lebih halus telah dikenakan secara teori dan mungkin secara praktikal, akhirnya membawa seluruh China di bawah pemerintahan mutlak raja. Okey, bagi negara Amerika Syarikat pula, organisasi pentadbiran
Amerika Syarikat hasil daripada peristiwa terkini dan sejarah, sosioekonomi dan politik keseluruhan negara. Amerika Syarikat mempunyai 3 peringkat kerajaan, iaitu persekutuan, negeri dan tempatan. Selain perlembagaan China, perlembagaan Amerika Syarikat ialah perlembagaan bertulis tertua dan terpendek di dunia. Amerika Syarikat mempunyai 3 bahagian kerajaan yang berasingan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Sistem presiden digunakan sebagai tambahan kepada sistem parlimen yang digunakan di Great Britain. Istilah Kongres merujuk kepada cabang perundangan kerajaan Amerika Syarikat, Senator dan Dewan Rakyat Amerika Syarikat. Kedua-dua Dewan Kongres Amerika Syarikat bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang. Kongres mempunyai beberapa kuasa yang tidak diakui sebagai tambahan kepada kuasa yang diberikan kepadanya oleh perlembagaan, iaitu yang perlu dan wajar untuk melaksanakan kuasa yang jelas. Okey, slide seterusnya saya akan sambung, iaitu masalah penting yang boleh mempengaruhi negara China dan Amerika. Bagi negara China, yang pertama, krisis tenaga. Krisis bekalan tenaga elektrik sehingga menyebabkan penutupan kilang-kilang di seluruh negara itu. Krisis ini menimbul ancaman lebih besar kepada ekonomi China selepas kemelut hutang sehingga mendorong pelabur menghindari industri berkait rapat dengan bekalan tenaga seperti pembuatan keluli dan pembinaan. Seterusnya, sistem perundangan yang lemah. Tanpa badan kehakiman yang bebas untuk menegakkan hak perlembagaan, pasaran bebas untuk idea-idea inovatif dan sistem politik dari pelbagai sudut pandangan dan sektor negara yang besar telah menyekat inisiatif swasta dan memerangi rasuah. Negara China akan terus kekurangan kedaulatan undang-undang yang berkesan. Pertumbuhan ekonomi negara yang perlahan. Kebimbangan hubungan antara China dan Amerika semakin diburukkan oleh pertumbuhan ekonomi negara yang perlahan. Contohnya, hutang yang semakin meningkat, masalah alam sekitar dan faktor lain. Ianya boleh mendorong pelabur asing keluar. Seterusnya, sukar menyelesaikan isu sosial. Kerajaan China mempunyai masa yang sukar untuk menyelesaikan pelbagai isu sosial yang melanda negara kerana jumlahnya yang banyak. Banyak daripada isu ini telah didedahkan oleh media China, walaupun perbincangan yang mungkin menimbulkan kesukaran politik mungkin disekat. Bagi negara Amerika pula, yang pertama, konflik peperangan. Peperangan antara Amerika dan Iran telah berlangsung sekian lama, terutamanya semenjak revolusi Iran 1979 dan seringkali mengalami pasang surut dan ia secara tidak langsung memberikan impak kepada iklim politik dan geostrategik antarabangsa. Seterusnya, pendatang asing yang ramai. Faktor ini juga memegang peranan yang penting kerana lebih kurang 50% daripada rakyat Amerika percaya bahawa pendatang asing membebankan negara disebabkan mereka mencuri pekerjaan, rumah dan penjagaan kesihatan daripada penduduk asal di Amerika Syarikat. Seterusnya, kerjasama antarabangsa. Sebagai contoh, sebilangan besar rakyat Amerika mahu Presiden dan Kongres bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama. 70% daripada Demokrat merasakan bahawa pemimpin parti mereka harus menentang Presiden mereka dalam isu penting Demokrat. Walaupun ia mengakibatkan kemajuan kerajaan yang kurang, menurut majoriti rakyat Amerika, terdapat sedikit jangkaan bahawa kerjasama ini akan bertambah baik pada tahun yang akan datang. Sebagai dua ekonomi terbesar dunia dan anggota tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, China dan Amerika Syarikat harus mengukuhkan kerjasama serta usaha bersama untuk mempromosi matlamat keamanan dan pembangunan manusia. Okey, slide seterusnya kawan saya akan teruskan. Baik, saya sambung pembentangan tugasan kumpulan saya ini dengan perbandingan kedua-dua negara. Negara China. Sistem sosial, ekonomi dan politik Amerika Syarikat dan China adalah berbeza secara drastik.
kedua negara ini mempunyai struktur asas yang sama. Negara China adalah negara sosialis. Perlembagaan negara China dan sosialisme mempunyai beberapa persamaan. Negara kapitalis seperti Amerika Syarikat tercermin dalam perlembagaannya. Telah ditegaskan pada masa lalu bahawa dalam mustahil untuk membandingkan pelbagai jenis perlembagaan. Semua perlembagaan mempunyai keturunan dan asal-usul yang sama, tanpa mengira gaya, bangsa atau zaman sejarah. Perlembagaan negara China adalah lebih demokratik daripada kaedah penulisan dan pengesahan. Amerika Syarikat lebih daripada 2 tahun sebelum kelulusan perlembagaan baru, jabatan kuasa semakan perlembagaan telah ditubuhkan. Semua peringkat kerajaan dan juga rakyat umum digalakkan untuk mengambil bahagian. Setelah diteliti dengan teliti, ia didedahkan kepada umum dan dimasukkan ke dalam perlembagaan yang kemudiannya dibentangkan kepada rakyat negara itu untuk pertimbangan dan perbahasan. Negara China mempunyai struktur persekutuan berpusat yang sedia ada. Kerajaan pusat China adalah salah satu yang terkuat di dunia dalam hal kuasa dan keberkesanan kewangan dan pentadbiran. Jurang berpendapatan per kapita antara China dan Amerika Syarikat adalah sangat besar. Kerana populasi negara China yang besar melebihi 4 kali ganda daripada Amerika Syarikat. Tengok pula kepada negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat adalah negara kapitalis berbanding dengan negara China, iaitu negara sosialis. Perlembagaan Amerika Syarikat mengamalkan sistem demokrasi berjuasi yang memberontak selepas penggulingan zaman feudal dan penguasaan kolonial. Sistem persekutuan Amerika Syarikat berpecah belah, tidak seperti negara China yang mempunyai sistem yang teratur. Hakikatnya bahawa Amerika Syarikat adalah sebuah negara demokrasi yang diketahui umum, namun ia tidak dinyatakan secara jelas di dalam perlembagaan. So kesimpulannya adalah Amerika Syarikat ialah frasa sosioekonomi yang merujuk kepada mobiliti warga negara Amerika daripada satu status sosial atau ekonomi kepada satu sosial yang lain. Ekonomi China yang perlahan dan penduduk yang ramai menyebabkan majoriti rakyatnya menjadi miskin. Dari segi kerajaan, Amerika Syarikat ialah sebuah republik persekutuan. Komunisme adalah pemerintahan di China. Di Amerika Syarikat, imigrasi dan kerjasama merupakan cabaran utama, manakala China sedang berhadapan dengan beban kewangan yang semakin meningkat. Isu alam sekitar dan sosial serta populasi yang semakin tua. Pelajar akan belajar tentang negara dan budaya lain yang mungkin mereka gunakan untuk pekerjaan masa depan mereka dengan menyiapkan tugasan ini. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.